Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid. Apa khabar hari ini? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, jom kita teruskan. Kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Kita masih lagi berada dalam tema 3, iaitu penerokaan unsur dalam alam, bidang pembelajaran 10.0, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, standard kandungan. Sebelum ni kita dah tengok 10.1, perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Kita juga dah bincangkan tentang radikal bebas. Okey, dah kemudian pada hari Selasa sebelum ni kita dah bincang tentang bahan antioksida, dan hari ini kita akan bincangkan standard kandungan terakhir dalam bab 10, iaitu 10.4 produk kesihatan. Okay, jadi jom kita tengok apa yang akan kita bincangkan dalam produk kesihatan. Okey, ada dua standard pembelajaran dalam 10.4 produk kesihatan. Okey, kita tengok 10.4.1 menerangkan maksud bahan aktif dalam produk kesihatan, dan 10.4.2 mewajarkan penggunaan produk kesihatan yang terdapat dalam pasaran. Okey, jadi ini saja yang kita akan bincangkan pada hari ini, sikit aja. Okey, jadi jom kita tengok. Okey, bahan aktif dalam produk kesihatan. Okey, sebelum kita tengok bahan aktif dalam produk kesihatan, kebelakangan ni kita nampak, kita tengok dekat dalam social media, dekat dalam TV, ada pelbagai jenis produk kesihatan dipasarkan. Okey, ibarat cendawan yang tumbuh selepas hujan. Okey, banyak sangat produk kesihatan. Untuk apa sebenarnya produk kesihatan ni dikeluarkan? Okey, dipasarkan, dijual untuk apa? Okey, jadi itu yang kita nak tengok hari ni Okey. Jadi yang pertama kita tengok bahan aktif dalam produk kesihatan. Apa dia bahan aktif? Okey. Semua produk kesihatan sama ada dalam bentuk pil, serbuk atau lotion mengandungi bahan aktif yang memainkan peranan dalam memberikan kesan kepada pengguna produk. Okey, jadi bahan aktif inilah bahan aktif inilah yang akan memberi kesan kepada pengguna. Okey, awak makan produk tu untuk apa? Katalah awak makan produk tu untuk meningkatkan kandungan vitamin. Okey, jadi bahan aktif itulah yang akan berfungsi untuk meningkatkan vitamin dalam badan awak. Okey. Okey, jadi secara istilah bahan aktif ni kita boleh kata sebagai komponen tertentu di dalam suatu produk yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Okey, itu adalah bahan aktif. Okey, cikgu ulang balik semula. Istilah bahan aktif ni ada didefinisikan sebagai komponen tertentu di dalam sesuatu produk yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Okey, jadi bahan aktif inilah yang akan bertindak untuk mencegah ataupun untuk menyembuhkan penyakit. Okey, jadi kita makan produk untuk menyembuhkan penyakit. Katakanlah produk tu dikeluarkan untuk mengurangkan kadar kandungan kolesterol dalam badan kita. Okey, jadi bahan aktif yang ada dalam itu berfungsi untuk mengurangkan kolesterol dalam badan. Itu maksud dia. Okey, komponen yang berfungsi untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit. Okey, biasanya bahan aktif ini akan diletakkan pada label bungkusan. Okey, sama ada botol ataupun apa-apa bungkusan lah. Okey, jadi bahan aktif ni perlu dipamerkan. Okey, jadi kalau kita contoh tengok yang ini, bahan aktif yang ini adalah vitamin C. Okey, tujuan dia untuk antioksidan. Dia ada banyak lagi lah dia punya bahan aktif dia. Okey, ini contoh saja Okey, bahan aktif akan memberikan kesan atau tujuan yang sama walaupun digunakan dalam produk dengan jenama yang berbeza. Okey, katakanlah kita ada
vitamin. Okey, kita ada vitamin. Okey, vitamin C, kita vitamin C ya. Okey, vitamin C ni dia ada banyak jenis. Ada yang dalam bentuk jelly, ada yang dalam bentuk pil. Okey, jadi ada yang kita boleh masukkan tablet dalam air, kita minum air, ada macam-macam produk vitamin C. Dan kita ada juga macam-macam brand contohnya kita ada Beroka, kita ada Flavet, macam-macam brand lah kita ada vitamin C. Walaupun dalam bentuk yang berbeza dan walaupun dalam brand yang berbeza, jenama yang berbeza, tetapi dia tetap akan memberikan tujuan yang sama. Dia akan memberikan kesan yang sama, iaitu sebagai antioksidan dalam badan kita. Okey, kadang-kala dua atau lebih bahan aktif tidak boleh digunakan bersama kerana boleh bertindak balas dan menghasilkan kemudaratan kepada kesihatan. Okey, ada beberapa jenis bahan aktif yang kita tak boleh nak makan sekali. Okey, ada mungkin dia kena makan satu, dia kena makan pagi, satu dia kena makan malam. Okey, dia tak boleh makan sekali. Kalau dia makan sekali, dia mungkin akan memberi kesan buruk kepada badan pengguna tu. Okey, jadi apa-apa pun kita perlu mendapatkan nasihat pada doktor dulu. Sebelum kita ambil apa-apa suplemen ataupun produk kesihatan, kita perlu dapatkan nasihat daripada doktor dulu. Jadi bila doktor dah bagi kita kata macam doktor kata okey, benda ni boleh makan, barulah kita boleh teruskan. Okey, kenapa pada zaman sekarang ni terlalu banyak produk? Kenapa kita kena ambil produk kesihatan ni? Okey, jadi kita nak tengok faktor permintaan terhadap produk kesihatan. Okey, ada beberapa faktor. Kita tahu daripada 3 faktor kenapa kita pada masa sekarang ni kita perlu mengambil produk kesihatan. Okey, yang pertama, produk kesihatan seperti suplemen diambil untuk memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan kita. Okey, contohnya ada beberapa suplemen yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit, contohnya penyakit gout ataupun darah tinggi. Okey, jadi kita boleh menggunakan suplemen untuk mengubat penyakit kita tu. Okey, mengubati penyakit kita tu. Tetapi macam saya kata tadi, perlu mendapat nasihat daripada doktor dahulu. Okey, ini faktor yang pertama. Okey, faktor yang pertama untuk memulihkan ataupun untuk mengekalkan kesihatan badan kita. Okey, faktor yang kedua, produk kesihatan yang baik dapat menjamin tumbesaran yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit. Okey, ada produk yang dapat membantu proses tumbesaran kanak-kanak. Okey, dan juga dapat meningkatkan daya pencegahan penyakit. Contohnya vitamin C lah. Kita makan vitamin C, jadi vitamin C itu dapat membantu badan kita untuk meningkatkan daya tahan melawan penyakit. Okey, jadi contohnya pengambilan multivitamin dapat meningkatkan proses tumbesaran kanak-kanak. Okey, ini contoh. Okey, pengambilan multivitamin. Okey, multivitamin tu maksudnya vitamin pelbagai jenis lah. Okey, dapat meningkatkan proses tumbesaran kanak-kanak. Okey, jadi kita tahu kanak-kanak ni dia membesar, dia sedang membesar. Dan kanak-kanak ni, ada kanak-kanak ni yang memilih makanan. Okey, jadi kita boleh dapat multivitamin tu daripada makanan seharian. Tapi ada kanak-kanak yang memilih makanan. Bila kanak-kanak memilih makanan, badan dia akan kekurangan vitamin. Dan bila badan dia kekurangan vitamin, dia akan menjadi masalah dalam proses pertumbuhan dia. Okay, jadi kita boleh bekalkan multivitamin kepada kanak-kanak tu untuk top up vitamin yang tak cukup dalam badan dia. Okay, selain pada tu, faktor yang ketiga adalah gaya hidup masyarakat zaman sekarang. Okey, yang mana masyarakat zaman sekarang ni terlalu sibuk bekerja dan tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Okey, terlalu sibuk sangat kerja. Okey, jadi order makanan, Food Panda, GrabFood, bila order tu makan fast food pula. Jadi benda tu dia tidak dapat membekalkan gizi yang seimbang dalam badan kita. Jadi ada nutrien yang badan kita tak cukup. Okey, jadi kita boleh ambil dengan nasihat doktor, saya ulangi sekali, dengan nasihat doktor, kita boleh ambil pil-pil suplemen untuk top up balik nutrisi yang tak cukup dalam badan kita tadi.
Okey, jadi contohnya pengambilan pil-pil vitamin dapat menjadi pelengkap pada amalan pemakanan yang tidak seimbang. Okey, itu contohnya. Okey. Namun orang ramai perlu lebih berhati-hati dalam memilih produk kesihatan yang sesuai. Okey, sebabnya sebab tu saya kata tadi, nak ambil produk kesihatan ni perlu mendapat nasihat daripada doktor. Okey, sebabnya apa? Sebabnya bukan semua bahan aktif memberikan kesan yang baik pada badan kita. Okey, ada beberapa bahan aktif yang memberikan kesan yang buruk pada badan kita. Contohnya mercury. Mercury adalah sejenis logam berat yang mana dia akan meresap masuk ke dalam sistem badan kita, okey, dan dia terkumpul di buah pinggang. Okay, jadi lama kelamaan dia akan merosakkan buah pinggang. Okey, jadi bila kita nak ambil sesuatu produk, kita perlu tengok, kita perlu kaji sama ada produk tu sesuai tu atau tidak dengan keperluan badan kita, ataupun produk itu, adakah produk tu dia akan merosakkan sistem badan kita. Itu yang kita kena tengok. Oleh itu kita perlulah mendapatkan nasihat daripada doktor perubatan dan sentiasa menyemak label terlebih dahulu sebelum membeli atau menggunakan sebarang produk kesihatan untuk mengelakkan kesan yang tidak diingini. Macam ada kes ada kes, saya tidak menuduh pada mana-mana produk lah, saya cuma bagi cerita tahu ada satu kes cerita lah, okay? Yang mana individu ni dia mengambil vitamin C. Okay. Kenapa dia ambil vitamin C? Sebab kita tahu vitamin C itu adalah sejenis antioksidan yang akan memberi kesan yang baik pada badan kita. Okay. Tetapi vitamin C yang diambil yang dibeli itu mengandungi kandungan glukosa yang sangat tinggi. Okey, kandungan gula yang sangat tinggi. Jadi dia ambil vitamin C. Okey, masalah yang dihadapi selama beberapa bulan bila dia ambil vitamin C, tiba-tiba dia menghidap kencing manis. Okey, sebab apa? Sebab kandungan gula yang terlalu tinggi. Jadi, bila kita nak ambil sesuatu suplemen, macam saya kata tadi, kita perlu dapatkan nasihat daripada doktor. Selain dapat kita dapatkan nasihat daripada doktor, kita perlu menyemak label pada bungkusan produk tersebut. Okey, ada tak kandungan gula apa semua itulah, okey, supaya dia tidak memberi kesan yang buruk pada badan kita di masa akan datang. Okey. Okey, jadi itu saja kelas kita untuk hari ini. Jadi cikgu harap awak dapat faham. Sekiranya awak tak faham, awak boleh tanya saya macam biasa dalam grup Telegram dan kita akan bincangkan dekat situ. Sekiranya tidak ada apa-apa masalah, cikgu nak awak siapkan praktis formatif 10.4 dan hantar kepada cikgu untuk cikgu rekod sebagai awak punya PBD. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.